Kerajaan Negeri Terengganu dengan kerjasama pihak berkaitan akan mengambil pendekatan mendekati dan menjalin hubungan baik dengan ahli keluarga serta saudara mara pemimpin ajaran sesat Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin Muhammad melalui pelbagai kaedah. Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Dakwah dan Pemengkasaan Syariah Terengganu, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, selain sebagai usaha membawa mereka ke jalan yang benar, hubungan baik itu juga untuk memantau dan memastikan ajaran sesat tersebut tidak kembali tersebar. Katanya pendekatan yang diambil melibatkan berbagai kaedah seperti menjaga kebajikan, pendidikan dan kaunseling. Tinjauan di kawasan seluas kira-kira 2 hektar yang menempatkan 38 rumah itu turut disertai Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlat dan Muhammad Husaimi yang meluangkan masa hampir 30 minit meninjau serta bertemu seorang daripada Balu Ayah Pin, Cik Cahara Awang. Bagaimanapun, Muhammad Khalil berkata pihaknya setakat ini tidak melihat sebarang aktiviti mencurigakan atau bukti menunjukkan ajaran sesat yang pernah menggemparkan negara dengan kerajaan langit itu kembali tersebar. Mazli pula berkata pihak polis memberi jaminan akan terus memantau bagi memastikan ajaran sesat sebegini tidak mengganggu keselamatan dan ketenteraman awam di Terengganu. Beliau juga berkata pihaknya akan melakukan siasatan secara menyeluruh sebelum membuat keputusan sama ada akan memanggil pemilik akaun Facebook Imam Muda Kulan yang mendakwa berlaku penyebaran semula ajaran sesat Ayah Pin. Mazli turut menasihati orang ramai supaya berhenti menggembar-gemburkan perkara itu kerana ia boleh menimbulkan kegusaran masyarakat. Mengenai laporan sebuah akhbar yang mendakwa ajaran itu mahu dihidupkan semula dan telah mula bertapak di Pekan serta Rompit, beliau berkata pihaknya belum dapat mengenal pasti perkara tersebut. Terdahulu, sebuah hantaran di akaun Facebook Imam Muda Kulan mendakwa ajaran Ayah Pin cuba dihidupkan kembali oleh gerakan tertentu sekitar Besut. Sebelum ini, Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu pada 1997 mengeluarkan fatwa bahawa ajaran itu adalah ajaran sesat mengikut Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Had Ehwal Agama Islam 1986. Pada April 2005, Pejabat Tanah Daerah Besut mengeluarkan notis merobohkan beberapa premis dari replika gegasi di markas Ayah Pin yang mempunyai 150 pengikut. Ayah Pin meninggal dunia pada 22 April 2016 pada usia 74 tahun di rumahnya di Kampung Batu 13, Hulu Besut akibat sakit tua. Cuaca panas ketika ini dijangka kekal hingga pertengahan April berikutan kurangnya awan yang boleh membawa hujan serta fenomena equinox yang dijangka berlaku Rabu ini. Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia, Amun Dindan berkata, dalam tempoh equinox yang menyaksikan jangka masa siang dan malam adalah sama. Matahari berada tepat pada garisan khatulistiwa dalam proses pergerakan dari hemisfera selatan ke hemisfera utara. Beliau berkata dalam tempoh itu suhu boleh mencecah antara 35 hingga 38 darjah Celsius bergantung kepada kehadiran awan dan hujan pada masa tersebut. Katanya selepas 20 Mac, kedudukan matahari berada di utara garisan khatulistiwa termasuk di Malaysia. Jadi kita menjangkakan suhu akan kekal tinggi hingga April kerana kedudukan matahari berada di utara garisan khatulistiwa. Kebakaran hutan Bukit Broga di Semenyih Kajang yang bermula sejak Ahad padam sepenuhnya pada awal pagi Isnin. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail berkata operasi pemadaman ditamatkan pada 3.30 pagi selepas api padam sepenuhnya pada jam 2.30 pagi. Katanya, kebakaran membabitkan kawasan hutan di atas puncak Bukit Broga anggaran seluas 5 ekar. Kebakaran mudah merebak ke beberapa tumpuk api disebabkan tiupan angin di sekitar bukit. Wan Mat Razali berkata pihaknya tidak mempunyai akses kenderaan ke lokasi kebakaran menyebabkan anggota bomba perlu memanjat ke puncak bukit kira-kira 30 ke 45 minit untuk ke lokasi itu. Katanya pemadaman giat dijalankan dengan menggunakan fire beater berikutan ketiadaan sumber air. Tindakan operasi ialah untuk menyekat api merebak di sekitar bukit selain memadamkan kebakaran sepenuhnya. Kejadian itu diterima pada Ahad jam 7.39 malam sebelum sepasukan anggota bersama satu jentera dari BBP Semenyih dikejarkan ke lokasi untuk memadam kebakaran. Kawasan hutan yang terbakar dianggarkan berkeluasan 0.8 hektar dan kerja memadam kebakaran giat dijalankan. Wanita yang mengelak anak lelakinya berusia setahun 6 bulan di Taman Cahaya Masai Pasir Gudang, Johor masih dalam pemerhatian doktor. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak berkata, wanita berusia 32 tahun itu ditempatkan di Hospital Permai Johor Bahru sejak ditahan sejurus kejadian. Katanya dia ditahan bagi tujuan pemeriksaan kesihatan dan masih dalam pemerhatian doktor. Pada Ahad, Muhammad Suhaimi mengesahkan punca kematian kanak-kanak terbabit adalah disebabkan luka kesan kelak di bahagian leher. Katanya kanak-kanak itu disahkan maut di lokasi kejadian iaitu ruang tamu rumah. Menurut beliau, seorang jiran suspek telah dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Terdahulu ibu kandung terbabit diremang 7 hari bermula Ahad sehingga Sabtu ini.
permohonan reman dikeluarkan Majestik Suhaili Sapuan di Hospital Perumahan Johor Bahru bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesihatan. Sebelum ini, Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar dilaporkan berkata, seorang ibu dipercayai mengelak bayi lelakinya di rumah mereka pada jam 1.30 petang. Siasatan awam mendapati wanita berkenaan telah menghantar gambar anaknya yang berlumuran darah pada leher melalui aplikasi WhatsApp kepada suaminya. Polis turut merampas sebilah pisau di lokasi kejadian.